Dan kita nak juga menjangkau hari ini nak berbincang tentang aspek yang lebih global, terutama melibatkan kesan serantau. Dalam konteks Pilihan Raya Umum Singapura, apakah kesannya kepada Malaysia? Dan nak bersama dengan geostrategis dan juga analisis politik Saudara Azmi Hassan di talian untuk berkongsi fikrah tentang Pilihan Raya Umum Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fitri. Baik, Saudara Azmi, ketika kita berbicara tentang aspek pilihan raya umum di Malaysia dulu, kita juga melihat ada kesan limpahannya kepada Singapura. Namun dalam konteks Singapura pula, apa jangkaannya kepada Malaysia itu sendiri sebagai rakan-rapat jiran yang terdapat dipisahkan sejak dalam hubungan diplomatik yang panjang ini? Silakan. Ya, betul, Fitri. Apa saja yang berlaku di Singapura itu akan membabitkan kita. Seperti kata Fitri tadi, ramai pekerja Malaysia akan kehilangan ataupun telah kehilangan pekerjaan. Kerana ekonomi di Singapura itu dikatakan agak tidak menentu, sama juga dengan kita. Jadi dari segi politiknya sama juga, Fitri, bahawa setiap perubahan dan pilihan raya di Singapura itu sudah pasti akan memberi kesan kerana kita selalu berinteraksi dengan Singapura. Kita ada pertalian yang rapat dengan Singapura. Jadi kesan itu kita kena tahu apa yang berlaku di Singapura kerana akhirnya ianya juga akan memberi kesan kepada kita, Fitri. Jadi kesan secara mutlak apa yang akan berlaku dalam masa yang singkat, sebab melihatkan kepada situasi sekarang yang berbeza. Pertama kali pilihan raya dibuat dalam situasi COVID-19 yang cukup mencabar. Jadi kesan dari segi aspek pekerjaan pekerja Malaysia juga menjadi ancaman juga kepada ratusan ribu yang mencari rezeki di sana. Ya, betul, Fitri. Salah satu sebab kenapa Perdana Menteri Singapura memanggil pilihan raya lebih awal adalah untuk mengelakkan ekonomi mereka dalam masa 5-6 bulan lagi akan menjadi lebih teruk. Jadi Perdana Menteri Seng Lu memikirkan lebih baik diadakan pilihan raya pada ketika ini dan mendapatkan mandat daripada rakyat pada ketika ini. Kerana kesan ekonomi pada masa akan datang 5-6 bulan lagi akan menjadi lebih teruk. Jadi sebab itu keputusan itu buat. Dan jatuhnya ekonomi Singapura, teruknya ekonomi Singapura, seperti kata Fitri tadi, juga akan mengakibatkan kepada kita. Dan yang paling langsung kesannya adalah pemberhentian pekerja-pekerja dari Malaysia. Kerana asasnya adalah pekerja yang akan diberhentikan akan dimulakan dengan pekerja-pekerja daripada negara asing. Dan kita adalah rakyat paling banyak bekerja di sana, Fitri. Sebab Singapura antara sentral kewangan dan aktiviti ekonomi yang begitu hebat di Asia. Jadi bagaimana pula melihat dari segi kempen yang dilaksanakan, terutama bagi Parti Tindakan Rakyat yang menjadi dominasi dalam pelbagai siri pilihan raya. Apakah mereka hari ini akan memfokuskan kepada betul-betul internal? Maksudnya rakyat tempatan Singapura akan diberikan keutamaan yang total demi mendapatkan sokongan kali ini? Saudara Azmi? Lazimnya pengundi-pengundi di Singapura itu, jikalau mereka menghadapi satu krisis dan pada ketika ini mereka menghadapi krisis COVID-19, mereka akan memilih satu kerajaan yang telah dikatakan telah mereka yakin dalam hal ini penyandang kerajaan. Dan bila bertanya pasal kempen dari Fitri dalam hal COVID-19 ini, kempen adalah begitu terhad sekali. Tidak boleh kempen secara beramai-ramai. Dan kalau kempen tak boleh ramai-ramai ini, pembangkang dikatakan berada dalam keadaan yang agak kekang. Penyandang kerajaan berada dalam keadaan yang agak baik. Tapi kempen dalam era COVID-19, Fitri, bukan satu perkara yang pelik. Korea Selatan telah melakukannya dengan berjaya. Dan baru-baru ini Taiwan juga melakukan dengan berjaya. Jadi pilihan raya masa COVID-19, Fitri, bukan sesuatu yang mustahil ataupun tidak boleh langsung dilakukan. Jadi melihat kepada kecekapan pengurusan kerajaan Singapura sebelum ini, jadi apakah masih ada ruang ataupun faktor apa yang menyebabkan pembangkang ada peluang untuk menang kali ini? Ataupun memang samar sekali peluang untuk pembangkang menolak Parti Tindakan Rakyat? Saudara Azmi. Ya, Fitri, kalau kita lihat pembangkang di Singapura pada hari ini, mereka tidak bersatu. Tiada satu persefahaman. Maksudnya dalam pilihan raya kali ini, 10 parti pembangkang akan bertanding dan kebanyakan 10 parti ini akan bertanding sesama sendiri dan juga penyandang, iaitu kerajaan PAP. Jadi itu dikatakan bahawa saya melihat keadaan sekarang ini besar kemungkinan apa yang pembangkang perolehi semasa PRU 2015, mereka akan mendapat kurang lagi kerusi 5 tahun yang sebelum ini. Jadi bagi saya PAP akan mendapat bukan saja undi majoriti yang lebih banyak, tetapi pertambahan kerusi parlimen sama ada individu atau kumpulan di Singapura itu.
Jadi kembali pada topik ataupun fokus kita kesan kepada Malaysia itu, bermaksud Singapura mungkin akan laksanakan dasar sedikit menutup pintu ya kepada pekerja-pekerja asing, dan apa peluang untuk mereka untuk memulihkan ekonomi pada saat terpaksa memberhentikan ratusan ribu pekerja asing, Surazmi? Ya. Ya, sebab itu semasa sidang kemuncak ASEAN 2 minggu lepas, kerjasama di antara negara ASEAN. Dan seperti kita tahu, Fitri, kita tengah berbincang dengan Singapura dan juga dengan Brunei, Vietnam, supaya laluan hubungan di antara kedua-dua negara itu dibuka. Dan Menteri Luar Negeri baru beritahu bahawa kemungkinan bulan depan baru keputusan diketahui. Jadi dalam hal ini, Fitri, penting bagi negara ASEAN termasuk Singapura, Malaysia, Brunei dan beberapa negara lain supaya membuka pintu komunikasi itu perjalanan supaya lebih mudah rakyat, produk kedua-dua negara dikatakan berinteraksi di antara satu sama lain. Dengan cara itu saya melihat ASEAN perlu bekerjasama untuk merancangkan ekonomi dalam ASEAN itu sendiri. Ya, sebab lepas ini pun kita harus berbincang aspek lebih luas lagi ya, termasuk bagaimana mungkin campur tangan China dalam mempengaruhi hubungannya dengan ASEAN juga memberikan impak yang cukup luas ya, Surazmi? Ya. Ya, betul. Dan baru-baru ini juga diberitahu bahawa perjanjian RCEP di mana China menjadi tonggaknya akan dimeterai paling tidak akhir tahun ini. Dan bagi saya RCEP itu dikatakan 1/3 daripada KDNK dunia akan memberi perubahan. Dan dalam era COVID-19 ini kita memerlukan persefahaman perdagangan sedemikian. Jadi harapannya adalah supaya China yang jadi tonggak ini dapat memberi manfaat. Kita tak mahu China saja yang mendapat manfaatnya. Kita mahu semua mendapat manfaatnya. Baik, terima kasih atas fikrah dan pandangan yang diberikan, Surazmi. Sama-sama, Fitri. Ya, dalam kita menelusuri Pilihan Raya Umum Singapura Jumaat ini, kesan kepada Malaysia terutamanya pekerja yang mencari rezeki dan nafkah, dan juga apakah bentuk hubungan yang akan berubah selepas ini demi menjaga kepentingan setiap negara. Terima kasih Azmi Hassan, Geostrategis dan Analisis Politik yang memberikan hujahannya, dan juga walaupun masih singkat kita kita melihat ada kesan-kesan yang dapat kita produksi selepas ini. Dan nanti kita akan juga melihat kembali tentang hamparan bumi ini sebagai ladang untuk menyemai dan menuai hasil. Mungkin ini menjadi sumber niaga baru. Akan kita bincangkan nanti. Hikmah berbudi pada tanah di MHI seketika nanti. Mungkin orang rasa macam pertanian tu macam melecehkan apa, sebab dia macam penat kan, peluh semua. Jadi diorang tak minat. Orang muda sekarang bagi saya manja tau, dia tak nak berpanas, tak nak apa, dia memang kerja dekat dalam office macam tu je. Tapi tak semualah, kalau yang okey tu okey lah kan. Saya rasa sebab mereka semua dia lebih minat macam game semua tu, dia tak minat dengan benda yang memenatkan macam ni lah. Sebab ada faktor orang katakan kalau dalam cuaca panas ke apa dia tak suka kan, macam ada ikut certain orang macam pemikiran lah. Kalau orang tu kata macam kalau kerja petani tu panas lah, nanti muka tak lawa lah apalah. Mungkin buat satu college yang macam tu lah. Tapi saya rasa dah ada dah sekarang kan. Bagi tahu, kadang sebab diorang tak tahu apa benefit bertani ni. Jadi itulah diorang perlu dedahkan lagi. Sebab biasa lagi satu, bertani ni dah di stereotypekan macam orang-orang dekat kampung, orang-orang tua je buat. Orang-orang muda dia tak didedahkan. Jadi sebab tu diorang tak buat. Sebab diorang tak tahu. Boleh lah, kat YouTube boleh ada, kadang ada ajar benda penting-penting je pertanian ni untuk jana ekonomi negara. Kalau kerajaan buat macam aktiviti pertanian beramai ke, mesti ada anak muda akan turun untuk turut serta.